Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di peringkat sarjana di Universiti Melaya pada tahun 2015. Kemudian PhD di Universiti Melaya juga pada tahun 2018. Bidang kepakaran beliau merupakan fiqh contemporary dan fatwa semasa. Jadi amat sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini yang akan membincangkan bagaimana pandangan perspektif syariah berkenaan daging kultur. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Muhammad Hamdan untuk menghuraikan sedikit persoalan dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan daging kultur dari segi konsep. Dipersilakan, Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada moderator lah. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada pihak UUM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi berkenaan dengan daging kultur pada hari ini. Yang saya hormati Dr. Salahuddin Shuaib selaku Timbalan Dekan, para Profesor Madya, pensyarah dan juga pelajar-pelajar sekalian. Jadi insyaAllah untuk sebagai permulaan, kalau kita tengok dari segi daging kultur, dari segi konsepnya, kalau kita tengok dari segi dua perkataan lah, dan dia melibatkan dua perkataan iaitu daging dan juga kultur. Jadi dua perkataan yang berbeza yang digabungkan untuk membentuk ataupun untuk menggambarkan satu istilah, satu perkara yang baharu, satu produk yang baru. Tapi kita kena ingat bahawa definisi ataupun perkataan terma yang digunakan iaitu daging kultur ini bukanlah satu terma yang rasmi lagi daripada DBP. Sebab apa? Dalam kalangan saintis barat sekalipun, mereka masih belum sepakat lagi untuk menggunakan istilah ataupun terma yang sesuai dengan daging kultur ni. Kalau kita tengok dari segi nama, macam-macam ada. Dia ada lab grown meat, dia ada cultured meat, dia ada in vitro meat. Kemudian banyaklah. Dan sebab apa mereka masih dan ada sebahagiannya masih tidak mengiktiraf cultured meat ini sebagai daging. Jadi sebab itu dia memerlukan masa lagi kan, dan itulah yang menjadi masalah di kalangan pembuat-pembuat dasar di Eropah. Sebab itu Euro masih agak masih berbincang lagi lah kan, tentang perkara ini untuk regulation tentang cultured meat ini. Dan ada sebahagian saintis yang tidak menerima daging kultur ini sebagai daging. Dan kata mereka daging itu mestilah dalam bentuk daripada definisi daging itu sendiri adalah daripada proses alami, proses semula jadi. Saya pernah submit satu artikel ke jurnal Meat dan dia punya editor itu sendiri tidak menerima lah kan. Dia kata cultured meat is not meat. And so dari segi konsepnya begitu. Cuma dari segi nama itulah yang masih memerlukan kepada mungkin memerlukan kepada masa dan mungkin itu juga memerlukan kepada mungkin kajian lanjut di peringkat DBP lah, apakah istilah yang sesuai untuk digunakan di Malaysia nanti. Okey, kalau kita tengok dari segi daging, okey, ini saya punya buku. Kalau ada yang berminat boleh scan ni lah QR code ni untuk dapatkan link di iKim untuk membeli buku ni lah. Dia cetak dia on demand, maksudnya kalau habis sekali cetak tu dia akan cetak lagi lah. Dan cumanya saya tak pasti sekarang ni stoknya macam mana. Setakat yang terbaru saya tengok tadi semalam ada 50 lagi stok. Okey, jadi kalau kita dari segi ni Winston Churchill ni dia pernah kata, we shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat
the breast or wing or growing despite separately under a suitable medium. So dari segi idea sebenarnya telah ada kan, Winston Churchill ni pada tahun 1932. Kemudian dia punya kawan dia ni Edwin Smash tahun 1930. So dia lebih kurang 2 tahun lebih awal lah. So, tahun 1930 ke 1932. Dan Winston Churchill ni sebenarnya dia mendapat idea itu daripada kawan dia yang telah telah berjaya mengekalkan sel hidup, sel jantung, kalau tak salah, sel jantung ayam di dalam di outdoor, di dalam luar daripada badan ayam itu untuk satu tempoh yang agak lama lah. Dan itu menjadi satu kayu ukur untuk satu idea lah. Untuk spark idea kepada Winston Churchill untuk mencadangkan ataupun untuk berfikir tentang kehadapan tentang penghasilan daging luar daripada badan haiwan. Maksudnya apabila sel itu boleh dikekalkan hidup di luar daripada badan haiwan, maka ia boleh maka ia tidak mustahil untuk dihasilkan luar daripada badan haiwan. Okey, ni saya nak teruskan ke macam mana? Kalau doktor teruskan untuk sedikit sejarah, mungkin tadi doktor ada sebut tentang di mana sel daripada haiwan dia boleh membiak di luar badan haiwan. Mungkin doktor boleh jelaskan di situ nanti. Okey. Dari segi, mungkin lepas ni kita akan tengok dari segi proses penghasilannya kalau kita nak tengok. Okey. Oh ni video. Okay, nanti kita akan tengok. Okey. So saya rasa mungkin kita akan kita akan tengok sikit satu video bagaimana. Okey, video ni daripada Mosamid. Mosamid ni salah satu syarikat terawal lah yang menghasilkan cultured meat burger kan, yang dibuat oleh Mark Post, salah saintis pertama yang menghasilkan cultured meat dalam bentuk burger. Okey, kita dengar tak? Tak dengar doktor. Tak dengar. Okey, kejap Ya. Kejap. Okay, untuk pengetahuan semua, mungkin buku yang Dr. Nakib hasilkan ni kita boleh dapatkan di pesta buku yang diadakan dekat KL sekarang ni, pesta buku antarabangsa. So bagi yang berkeinginan ataupun ingin mendapatkan buku tersebut, boleh kunjungi gerai buku IKIM di pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Kalau tak dengar ni, okey, boleh dengar tak? Cuba play. Tak dengar tak? Tak dengar. Dengar. Ha? Dengar, kami dengar. Oh, dengar? Dengar. Okey. Okey. Sound video tak dengar kot, doktor. Kalau suara doktor tadi kami dengar. Ya? Sound video ni tak dengar. Oh, sound video tak dengar. Okey. So tak apalah, okey. Nanti saya cerita je lah macam tu. Okey. Okey, dari segi proses dia kalau kita tengok, so dia bermula di sini. Dia ambil daripada sel dalam badan lembu. Sama ada dia ada dua cara lah. Sama ada dia ambil daripada direct kepada daging ataupun dia ambil daripada sperm dan juga sel telur dan juga sel sperma lembu yang dikacukkan nantilah. Kan, yang dikacukkan nanti, yang disenyawakan nanti dan dihasilkan untuk mendapatkan embrio. Ataupun satu lagi stem cell dewasa yang diambil daripada daging lembu. Kan? Daging lembu itu sendirilah direct. Okey. Okey, kemudian daging tadi itu dia dapat kemudian dipecahkan kepada muscle tissue. So, daripada muscle tissue ni nanti
dalam masa tisu tu dia akan ada ni lah, gabungan di antara sel lemak dan juga sel otot. Dan sel lemak ni akan diasingkan dan kita ambil kepada sel otot sahaja. So sel otot ni lah yang akan menjadi daging. Okey. Kemudian sel otot tadi tu dikulturkan, dibiarkan di dalam makmal. Kemudian digabungkan. Dia akan bergabunglah dengan sel-sel yang lain. Kemudian dia akan letak dekat gel sini. So gel ni dia akan jadi macam untuk menyebabkan sel tadi tu dia membesar, membiak. Kan otot ni dia kena bergerak lah, kan, bergerak untuk dia membiak. So kemudian daripada yang kecil-kecil ni dia akan gabungkan banyak untuk menghasilkan satu daging. So dia akan jadi dalam bentuk mince meat, kan, dalam bentuk daging daging kisar lah, kan, seolah-olah macam dalam bentuk daging kisar. Okey. Jadi bagaimana nanti kita akan tengoklah daripada proses penghasilan daging kultur ini, dia akan menimbulkan isu-isu dalam syariah, kan, aspek-aspek halal yang perlu diperhatikan. Okey. Kita pergi dari segi sejarah mula. Okey, dari segi sejarah ni kita dah tengok tadi yang bahagian awal, tahun 1930 dan 32. Kemudian dari segi ini masuk dalam novel tahun 1943, penggunaan restoran menggunakan daging kultur. Kemudian Van Illen ni dia pada tahun 1999 dia mendapat patent lah untuk konsep pemprosesan daging kultur menggunakan teknik penguturan daging. Yang menariknya Van Illen ni dia dapat idea untuk menghasilkan cultured meat ni adalah sebab dia pernah jadi tawanan perang. Dia menjadi tawanan di dalam penjara dan tidak ada makanan, dan daripada situasi tersebut dia mendapat idea untuk menghasilkan satu daging yang tidak memerlukan kepada lembu ataupun ayam atau haiwan yang besar itulah. Kemudian pada tahun 2013, so Mark Post dia menjadi saintis pertama lah yang memperkenalkan cultured meat burger. Okay, ini tahun Mark Post lah sebelah ni. Dan tahun 2000 ni, masa ni beliau menjemput saya untuk memberikan perkongsian lah tentang cultured meat in Islamic perspective di Belanda. Ini sebelum Covid lah. Jadi beliau menghasilkan beliau ni bukan seorang saintis dalam bidang perubatan, kan, tetapi akhirnya masuk bertukar bidang, masuk ke bidang pemakanan lah, kita boleh kata pemakanan cultured meat, dan dia mengasaskan Mosa Meat, iaitu antara syarikat terawal yang menghasilkan cultured meat. Tapi kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, walaupun beliau menjadi manusia pertama yang menghasilkan cultured meat, tetapi bila masuk ke dalam bidang bisnes, so dia satu perkara yang berbeza pula, kan. Sebab apa? Bila masuk dalam bisnes, dia tengok kepada modal pula, macam mana kita nak kembangkan bisnes tersebut. Sebab itu kita tengok dari segi pemain industri pemakanan ataupun industri daging kultur ni, Mosa Meat tadi tu dia dah tak segah yang lain lah, kan. Even kalau yang betul-betul boleh masuk ke dalam pasaran, antara yang terawal kita tengok di Amerika Syarikat dan juga di Singapura, kan. Dan dari segi pelaburan, kalau kita tengok KFC dia telah melabur untuk teknologi dalam kultur. Pada tahun 2020 dia melabur dengan syarikat di Rusia. Cuma sekarang ni tak pastilah bila terlibat dengan peperangan.
tapi dia pernah melabur dengan syarikat di Rusia. Kemudian tahun 2020 juga daging kultur itu berjaya dihasilkan dalam bentuk kaedah 3D bioprinting. Dan tahun ini sebenarnya 2022 dah ada di Israel kan. Syarikat yang juga berjaya menghasilkan daging kultur dalam secara 3D printing. Okay, kalau tadi video yang kita tengok tadi itu dia menghasilkan daging kultur itu secara scaffold structure. So dia ada perancah kat tengah tu yang menjadi menjadi tempat untuk sel itu dia membiak. Kalau menggunakan 3D bioprinting, so kita ada 3D printing macam biasa kan, 3D printing yang kita tengok orang buat barang-barang 3D lah. Tetapi dari segi ink dia tu, dia akan menggunakan ink stem cell daging, dan dia akan susun lah dari segi layernya. Dia akan ada ink darah, dia akan ada ink daging, dia akan ada ink lemak. Sebab untuk menghasilkan ink tersebut pun memerlukan kepada proses yang agak sukar lah kan, sebab kita bermain dengan sel hidup. Bila kita sembang dengan orang dalam bidang biologi, bila berurusan dengan sel ni, dia satu perkara yang sangat susah nak dipredik lah kan. Dia boleh berubah bila-bila, boleh jadi berjaya, boleh berjadi tak berjaya. Dan pada tahun 2020 juga Shockmeat, syarikat di Singapura, memasarkan daging kultur seafood. Okay, jadi Shockmeat ni dia fokus kepada prawn, udang, dan juga udang kalau tak silap saya, udang. Dan juga ikan kalau tak silap saya. Cumanya dia ada Shockmeat ni dia mendapat banyaklah funding selepas dia berjaya menghasilkan tu, mendapat funding yang jutaan juga kan, daripada syarikat-syarikat yang berkaitan dalam bidang cultured meat ni, dan syarikat-syarikat yang berminat untuk melabur dalam bidang cultured meat ni. Jadi dan dari segi untuk memenuhi pasaran di Singapura, sebenarnya dia masih terlalu awal lah kan, sebab bila saya bersembang dengan saintis di Singapura pun, dia kata untuk dia orang sendiri pun boleh dapat rasa cultured meat tu pun berebut kan. Sebab apa? Sebab semua orang nak yelah, masih di peringkat awal, semua orang berebut nak beli. So once dia siap, sebab dia bukanlah buat dalam bentuk yang ada reproduce setiap hari, tidak kan. Dia ada sekali bak siap, sekali bak siap. Jadi dan di Singapura penghasilannya tu dah tak melalui cara scaffold structure, sebab itu adalah dalam bentuk makmal yang betul-betul untuk kecil. So mereka dah berjaya menghasilkan reaktor. Dan dalam reaktor tersebut dia boleh menghasilkan daging yang akhirnya nanti dia dikumpulkanlah, dikeluarkan. Cuma setakat ni yang ada adalah dalam bentuk daging sahaja kan. Maksudnya dalam bentuk daging yang seolah daging cincang, yang masih belum dicampurkan dengan sel lemak dan juga sel darah. Yang kita tahu bahawa daging ni dia menjadi sedap tu bukan semata-mata dengan daging. Daging tu jadi sedap tu dengan sebab lemak. Sebab itu kita tengok daging wagyu tu dia lebih sedap dengan daging yang lain, sebab daging wagyu tu dia banyak lemak. So macam mana dia nak mengekalkan rasa tu, itulah satu perkara yang masih dibincangkan lah, antara cabaran-cabaran yang terus dibincangkan, yang masih terus dikaji oleh saintis lah. Dan Singapura ni dia punya maju dia tu, bioreactor tu sendiri pun dia orang dah patent kan, dan dia orang dah jual pun bioreactor tu keluar. Dan pada tahun 2020 juga Singapura ni menjadi negara pertama yang meluluskan undang-undang berkaitan dengan cultured meat. Dan dia lebih laju berbanding dengan Europe lah, negara Europe. Dan pada tahun 2019 yang sewaktu saya dijemput ke Belanda, mereka sendiri pun sebenarnya menghadapi masalah untuk meyakinkan pembuat-pembuat dasar di negara Eropah berkenaan dengan perkara ini. Sebab dia melibatkan banyak perkara lah, dia akan melibatkan banyak perkara. Dan dari segi undang-undang, dari segi akta itu pun juga masih di peringkat perbincangan, dan saya rasa mungkin tahun ini 2022 mereka dah finalize lah untuk membenarkan perkara tersebut. Dan di Malaysia nanti kita pun masih dalam proses yang di peringkat awal lah. Saya difahamkan JAKIM sendiri masih di peringkat perbincangan tentang hukum berkenaan dengan daging kultur ni.
bagaimana cara ataupun pandangan Islam tentang perkara tersebutlah kan, JAKIM di peringkat JAKIM. Cumanya dari segi rasmi itu kita masih menunggulah keputusan ataupun pandangan daripada JAKIM. Okey, baik Doktor. Terima kasih atas pencerahan dari segi apakah yang dimaksudkan dengan daging kutur dan kemudian perkembangan sejarah daripada tahun 1930 sehinggalah tahun 2020. So, Doktor, sedikit pertanyaan di mana apakah yang menyumbang kepada faktor-faktor penghasilan daging kutur ni? Sebab kalau kita tengok dari segi penghasilan dia melibatkan makmal apa semua tu. So, adakah disebabkan permintaan terlalu tinggi terhadap daging ataupun disebabkan faktor-faktor lain? Boleh Doktor jelaskan? Okey. Okey, dari segi faktor penghasilan. Okey, sebelum saya ni mungkin saya boleh kongsikan sikit. Ini gambar daging kultur burger yang pertama yang dihasilkan. Ni ah. Okey, ni. So kalau kita tengok, dia memang dalam bentuk daging cincang. Memang dalam bentuk daging cincang. Yang daging sahaja. Dan daging yang asal sebenarnya kalau betul daging tampak dia sedara, dia akan berwarna putih. So dekat sini ni dia campur dengan bahan pewarna tumbuhan supaya bagi nampak jadi warna merah lah. Kan? So yang asal daging ni kalau betul-betul sel daging, sel otot ni dia kosong lah, dia putih. Kan? Menjadikan dia warna merah tu adalah darah. Dan kalau di sini dia menggunakan sel tumbuhan, pewarna tumbuhan untuk mendapatkan warna seperti daging. Okey. So balik kepada faktor, kalau kita tengok dari segi faktor penghasilan daging kultur, antara faktor utama adalah dari segi pertambahan bilangan penduduk dunia lah yang memberikan kesan kepada food security. Peningkatan yang sangat mendadak dalam bilangan penduduk dunia ni, dia bermula, kalau kita tengok dunia ni dia nak mencapai bilangan 1 bilion manusia tu, first 1 billion untuk bilangan penduduk manusia adalah pada tahun 1830. Itu adalah anggaran lah. First 1 billion dekat dalam dunia. Dan dia terus meroket. Dan kita jangkakan mungkin pada tahun 2050 bilangan manusia boleh mencapai ke 9 ke 10 bilion. Kalau dengan menggunakan graf yang sama. Dan jadi apabila penduduk dunia itu bertambah, maka secara pasti manusia akan permintaan terhadap makanan itu akan semakin bertambah. Dan pertambahan bilangan penduduk dunia juga selari dengan peningkatan gaya hidup. Kalau dulu manusia itu makan daging, kalau mungkin kalau di negara-negara yang kurang maju, macam tu saya pernah duduk dengan orang Kemboja sewaktu di Mesir, satu rumah. Dan dia kata kalau dekat Kemboja ni mereka makan daging itu setahun sekali saja, iaitu pada raya haji. Waktu-waktu yang lain dia tak makan daging sebab dari segi kos yang mahal. Tetapi dengan peningkatan penduduk dunia disertai juga dengan peningkatan taraf hidup yang akhirnya membawa kepada peningkatan permintaan kepada daging. Kalau orang dulu mungkin orang yang berkurang berkemampuan, maka keinginan ataupun kemampuan untuk membeli daging itu rendah. Tetapi dengan peningkatan penduduk dunia, peningkatan ekonomi di India dan di China, yang akhirnya memerlukan, yang menuntut kepada memakan daging itu, semakin permintaan terhadap daging itu semakin bertambah. Jadi begitu juga dengan selain daripada daging, kan, permintaan terhadap bijirin dan sebagainya akhirnya memberi kesan kepada security makanan lah. Kalau kita tengok sekarang ni isu daging, isu ayam yang tidak cukup, dan juga isu bijirin dan sebagainya. So, semua itu disebabkan oleh faktor pertambahan bilangan penduduk dunia. Kemudian yang kedua adalah segi faktor untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dan yang dari segi rekod, kemudian timbul dari segi rekod, kalau kita tengok
penghasilan daging ini dia bukan penghasilan, peternakan haiwan ternakan ini dia memberikan kesan kepada alam sekitar. Sama ada dari segi gas yang dihasilkan oleh tahi lembu ataupun tahi binatang. Kemudian dari segi angin yang dikeluarkan oleh binatang, kentut dia tu. Kemudian dari segi tanah yang rosak disebabkan oleh najis-najis haiwan ternakan itu menyebabkan tanah tu rosak. Kemudian daripada tanah itu hujan dan air itu diserap atau mengalir masuk ke dalam sumber-sumber sistem aliran ataupun sungai dan sebagainya, juga memberi kesan kepada alam sekitar. Jadi itu antara isu-isu lah yang timbul daripada peternakan haiwan. Dan dikatakan penghasilan daging kultur ini dia lebih mengurangkan pencemaran alam sekitar. Cuma kita kena ingat teknologi daging kultur ni dia masih peringkat awal, masih baru. Dan sebarang bentuk kebaikan ataupun manfaat yang dikatakan ataupun yang dituntut itu, yang diklaim itu, memerlukan kepada kajian lanjut nanti kita kena tengok. Sebab sebagai contoh, kalau kita tengok dari segi kereta elektrik, kan, untuk menghasilkan kereta elektrik, dia bukanlah semata-mata jimat dari segi minyak ataupun mengurangkan pencemaran dari segi pencemaran minyak, tetapi penghasilan penciptaan bateri kereta itu juga memberikan kesan kepada alam sekitar. So, kereta itu tidak menggunakan minyak dan tidak mengeluarkan gas, tetapi untuk menghasilkan aluminium, untuk menghasilkan bateri kereta elektrik itu, dan juga untuk melupuskan bateri kereta itu juga akan memberikan kesan kepada alam sekitar. Jadi kita kena buat pertimbangan, perbandingan di antara dua perkara tersebut. Dan kita tidak tahu, sebab untuk menghasilkan daging kultur ini memerlukan tenaga yang banyak. Sebab apa? Sebab untuk bioreaktor itu perlu sentiasa hidup, kan? Dan kesan-kesan kita tidak tahu. Dan kemudian yang ketiga ni segi faktor kebajikan haiwan, iaitu tentang animal welfare lah. Ini di negara barat lah yang melihat tentang kebajikan haiwan ataupun animal welfare. Mereka melihat kepada isu penyembelihan haiwan itu adalah sesuatu perkara yang tidak beretika pada pandangan mereka. Dan juga selain daripada isu penyembelihan, isu penjagaan haiwan yang tidak beretika juga menjadi perbincangan di kalangan animal welfare. Jadi even sewaktu di Belanda, ketika saya terlibat dengan forum, ada salah seorang rakan panel tu daripada aktivis animal welfare ni, dia kata dia tak akan makan daging kultur sekalipun sebab masih menggunakan haiwan, walaupun even single cell pun dia kata masih menggunakan haiwan. Kemudian ada saintis tanya lah, dia kata kalau macam tu kami nak buat macam mana? Dia kata itu bukan kerja aku, itu kerja saintis, fikirlah macam mana pun. Tapi macam mana kita nak menghasilkan daging tanpa memerlukan kepada sel hidup? Kan itu adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian dari segi mengurangkan kos, so kos penghasilan, even untuk menghasilkan 1 kilo daging lembu itu memerlukan kos yang agak tinggi. Dan lembu itu, untuk menghasilkan 1 kilo lembu terpaksa akan makan dan akan minum. Dan ada pengurusan najis, pengurusan lembu, penjagaan lembu, kesihatan lembu. Semua itu adalah kos-kos yang perlu ditanggung dalam penghasilan dalam peternakan lembu, peternakan haiwan lah. Jadi melalui selain itu kos pengurusan selepas dia disembelih, kulit-kulit itu akan dibuang, bahagian perut itu akan dibuang, kena cuci. Semua itu adalah kos-kos yang perlu ditanggung dalam peternakan lembu. Tetapi dalam penghasilan cultured meat, antara kos paling tinggi sebenarnya adalah kos medium. Medium culture itu adalah antara kos yang paling tinggi lah. Tetapi kalau ia berjaya dikurangkan, maka akan banyak mengurangkan kos-kos production cultured meat nanti. Cuma untuk setakat ni, kalau kita tengok dari segi geran yang Makpus dapat untuk menghasilkan cultured meat burger itu, nilainya adalah 330,000 euro ataupun USD. Tapi berjuta lah kan, untuk menghasilkan sekatu itu nilainya adalah juta, hampir jutaan ringgit, hampir mencapai 1 juta ringgit. Dan kos tersebut dia semakin lama semakin berkurang kan. Dan sekarang ini dikatakan di Singapura kosnya itu adalah
hanya 4 kali ganda sahaja daripada kos ayam. Contohnya kalau macam mungkin kos ayam sekilo mungkin RM10. So kos untuk cultured meat sekilo itu RM40 ke RM50. Kan? Ataupun nuggetnya itulah, nugget itu banyak tu. So kalau nuggetnya mungkin kalau dekat Malaysia ni 4 ketul, 5 ketul, harganya berapa, RM5. So di sana kali 4 lah, RM20 untuk 4 ketul, 5 ketul. So daripada yang juta tadi tu dah turun dah. Dan dia dijangkakan akan menurun lagi lah. Lebih-lebih lagi dengan teknologi yang sentiasa berkembang. Yang mana antara perkara yang kejayaan penting sekali adalah dengan berjayanya menghasilkan plant-based medium untuk proses penghasilan, untuk proses cultured, penghasilan cultured meat itu. Dan apabila medium itu berasaskan tumbuhan, maka kos itu semakin lama semakin berkurang. Sebab medium yang biasa digunakan itu adalah serum daripada lembu, dan menghasilkan untuk mendapatkan serum itu, kos serum itu adalah sangat mahal, kan? Ribuan ringgit. Jadi apabila kita berjaya, saintis berjaya menghasilkan serum berasaskan tumbuhan. Contohnya yang terbaru di Singapura, mereka berjaya menghasilkan serum medium daripada soya, kan? Yang mana kita tahu soya itu adalah lebih murah berbanding dengan daripada untuk mendapatkan daripada lembu. Kemudian terakhir adalah segi faktor kesihatan. So faktor kesihatan ini pun menjadi perkara yang selling point lah untuk cultured meat. Sebab kita tahu bahawa daging merah yang kita makan biasa itu mengandungi faktor-faktor elemen-elemen yang boleh membawa kepada kanser, kan? Jadi dengan cultured meat ini, saintis dia boleh menyusun nilai gizi yang perlu ada pada daging tersebut. Dan inilah juga minggu lepas ke 2 minggu lepas saya baru berbincang dengan ada satu company daripada Pulau Pinang. So dia dalam proses untuk menghasilkan daging kultur ni lah, kan? Dan antara selling point yang dia nak bawa adalah dari segi kesihatan, kan? Dari segi kesihatan. Mungkin itu sedikitlah saya rasa antara perkara yang saya boleh kongsikan tentang faktor penghasilan daging kultur. Okey, baik, terima kasih doktor di atas penjelasan tentang faktor-faktor penghasilan daging kultur. Di mana kalau kita tengok dari segi kajian yang dilakukan oleh doktor sendiri di dalam buku, di mana penghasilan daging kultur ni juga boleh mengelak daripada keracunan makanan. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit apakah yang dimaksudkan, bagaimana daging culture ni dia boleh mengelak daripada kita terkena keracunan makanan tu. Okey, yalah, dia kalau kita tengok dari segi contamination ataupun dari segi keracunan makanan pada daging-daging yang ada, itu adalah satu perkara yang biasalah, kan? Ketika proses penternakan lembu akan berlaku pencemaran. Mungkin lembu itu makan makanan yang tidak sesuai ataupun ketika proses daging tersebut. Jadi saintis dia claim lah, kan? Dia kata dalam proses penghasilan daging kultur ini, mereka akan cuba mengelak perkara tersebut, kan? Sebab ia dikawal dalam satu tempat yang khusus, dikawal dalam satu satu persekitaran yang terkawal. Dan jadi dengan persekitaran terkawal itu, mereka mengatakan bahawa daging mereka itu adalah lebih bersih dan lebih selamatlah daripada pencemaran. Cumanya selain daripada pencemaran kesihatan, saya rasa satu elemen pencemaran yang perlu mereka fikirkan juga adalah segi pencemaran sel, kan? So mungkin sel yang halal dengan yang bukan halal, sel haiwan yang halal dengan sel haiwan yang bukan halal, dan juga sel haiwan yang disembelih dengan yang tak disembelih, itu juga mereka perlu ambil kira lah, kan, dalam isu pencemaran ini. Okey, baik doktor. Berbalik pada apa yang dijelaskan oleh doktor tadi, di mana ada sel yang mana halal dan tidak halal, kemudian boleh doktor jelaskan tak kepada semua pendengar kita sekalian bagaimana sumber sel induk yang diambil
untuk penghasilan daging kultur ni, Doktor? Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menghasilkan cultured meat, menghasilkan daging kultur, dia memerlukan kepada stem cell. So stem cell ni adalah sel asas dalam tubuh badan manusia. Kita apabila benih lelaki dan benih perempuan dicantumkan, menghasilkan sel embrio, dan embrio itu dia membiak daripada 2, 4, 8, dan itu adalah stem cell, sel asas. So daripada stem cell itu kita panggil sebagai stem cell ataupun sel tunjang embrio. So sel tunjang embrio ni dia once dia adalah kosong. So dia daripada sel tunjang embrio itu dia boleh jadi sel daging, dia boleh jadi sel boleh jadi mata, boleh jadi kulit. Dan apabila dia menjadi kulit ataupun apabila sel stem cell itu dia menjadi kulit ataupun menjadi menjadi daging, so dia akan ada satu lagi kita panggil sebagai sel tunjang dewasa yang dia akan kekal sebagai sel daging. So stem cell dewasa diambil daripada daging yang kita tengok tadi, diambil daripada lembu, badan lembu. Kalau sel tunjang embrio ni diambil daripada sperma, dan biasanya saintis sekarang ini dia tak gunakan sel sel tunjang embrio ni lah, stem cell embrio. Kebanyakan saintis dia menggunakan stem cell adult stem cell lah, sel tunjang dewasa. Dan dia boleh diambil ketika masih hidup ataupun selepas sembelih. Cuma selepas sembelih ni dia ada tempoh masa sebelum sel itu mati. Sebab kita tahu bahawa manusia ini, kita ada kehidupan kita sebagai satu organisma yang kompleks, dan di peringkat tubuh badan manusia kita, di peringkat sel kita, di peringkat tulang kita, di peringkat kulit kita, ada juga kehidupan. Iaitu kehidupan di peringkat sel. Dan kehidupan itulah yang ada pada daging. Dan daging itu dia membiak. Tapi maksudnya dia hidup lah. Macam mana tumbuhan hidup. Jadi sebab itu bila kita tengok dari segi pendefinisian hidup, so hidup manusia, hidup lembu sebagai satu organisma yang kompleks, dia akan berbeza dengan hidupnya daging dan juga hidupnya tumbuhan dalam satu organisma yang lebih bersifat single cell tadi tu. Jadi sebab itu dua kita panggil sebagai vegetative life, dan kehidupan seolah-olah macam pokok, dan iaitu kehidupan yang tidak ada nyawa pada peringkat daging kultur itulah. Sebab itu dia tak perlu disembelih. Daging itu bila dah siap tak perlu sembelih lah, sebab dia adalah membiak, dia bertambah itu pada dasar vegetative life, di atas dasar nyawa seolah-olah macam tumbuhan. Tapi kalau betul macam lembu tu kena sembelih dulu lah. Cumanya selepas disembelih dia kena ambil teruslah untuk kita menghasilkan satu sel yang halal. Okey, clear Doktor tentang sel yang digunakan untuk pengkulturan daging, di mana dia ada melibatkan dua sel kan, iaitu sel dewasa dan juga sel embrio. Kemudian Doktor, boleh Doktor jelaskan sedikit tentang bagaimana tentang teknik penghasilan daging kultur ni. Sebab kalau kita tengok dari tadi, Doktor ada menjelaskan tentang menggunakan medium untuk culture, kemudian kita ambil daripada sel, dua sel iaitu sel tunjang dewasa dan juga sel embrio. Mungkin Doktor boleh jelaskan? Okey, dari segi teknik ni saya dah sentuh lah secara sepintas lalu tadi. Ya, scaffold structure ataupun dia menggunakan perancah sebagai satu macam gel tadi itu yang kita tengok dalam video di atas petri dish. So itu adalah cara penghasilan scaffold structure. Biasanya digunakan dalam makmal lah untuk dalam bentuk kajian, uji kaji scaffold structure. Jadi untuk di peringkat untuk masuk ke mass production tak sesuai lah menggunakan scaffold structure. Yang kedua adalah menggunakan 3D bioprinting. Okay, 3D bioprinting ni macam saya sebut tadi, dia menggunakan mesin pencetak dengan 3D. Macam mana kita cetak 3D benda-benda rumah sekalipun boleh dicetak menggunakan mesin 3D. So konsep yang sama juga digunakan oleh saintis lah untuk menghasilkan daging kultur. Dia menggunakan 3D bioprinting. Isi kepada ataupun ink, dia punya dakwat untuk menghasilkan daging itu adalah daripada stem cell itu sendiri.
So dia akan menggunakan, setakat ini kebanyakan kajian menggunakan stem cell daripada stem cell daging sahaja. So untuk akan datang, untuk mendapat rasa yang lebih tepat, untuk mendapat pengalaman makan yang sama macam kita makan daging biasa. So 3D bioprinting ni antara kaedah yang kita kata paling sesuai lah kan setakat ini untuk menghasilkan daging dalam bentuk 3D yang kita makan sekarang ini. Walaupun proses itu adalah sangat panjang, sebab untuk menghasilkan daging seketul yang kita makan yang begitu kompleks, dengan darahnya, dengan rasanya, dengan lemaknya, dengan dia punya liatnya itu, dengan dia punya baunya itu, dia memerlukan kepada banyak lagi kajian yang lain kan. So daging itu pada kita makan, kita rasa macam yalah kita makan biasa sebab kita boleh sembelih ayam, sembelih lembu, kemudian kita makan tanpa kita berfikir tentang betapa Allah Taala menciptakan daging itu sangat kompleks. Dan bila saintis cuba nak replicate perkara tersebut, memang satu perkara yang sangat susah kan. Pengalaman kita pegang daging, bila kita masak, kita pegang. Kalau kita tengok orang buat masak daging dalam video sekalipun, itu pun telah menimbulkan minat kita terhadap daging tersebut. Yang akhirnya kita pergi ke tempat tersebut. So belum lagi kita bau benda tersebut, belum lagi kita pegang daging tersebut, belum lagi kita makan daging tersebut. So itulah yang cuba saintis nak buat kepada 3D bioprinting. Sebab setakat ini 3D bioprinting, setakat ini kepada cultured meat, yang ada hanyalah pada macam saya sebut tadi tu. Maksudnya dalam bentuk nugget, dalam bentuk daging cincang. Tapi dia akan pergi ke sana lah kan, untuk menghasilkan satu daging yang lebih bersifat kompleks kan, dalam bentuk 3D kan, bukan dalam bentuk daging cincang. 3D maksudnya apa? Mungkin ada tulang sikit, mungkin ada lemak sikit, ada macam mana yang kita makan sekarang. Yang ketiga adalah segi bioreactor ni, dia seolah-olah satu bekal besar. Kemudian dalam tu daging tadi tu maksudnya dicampurkan dengan culture medium, serum ataupun dicampurkan dengan enzim, kemudian dicampurkan dengan stem cell, kemudian dibiarkan di dalam bioreactor tersebut. Cuma saya tak pernah lagi lah tengok bioreactor tersebut. Mungkin kalau ada peluang, saya akan pergi ke Singapura lah untuk tengok macam mana mereka menghasilkan culture meat itu secara berdepan lah kan, secara berdepan. Bagaimana proses penghasilan bioreactor, proses penghasilan daging kultur itu melalui bioreactor, dan bentuk bioreactor itu macam mana, dan dia punya proses itu macam mana lah kan. Di sana mereka memang ada syarikat yang dah menjual pun menjual blueprint bioreactor, satu lagi menjual bioreactor itu sendiri pun dah ada kan, di Singapura. So memang mereka dah agak maju ke hadapan lah kan, dengan support daripada kerajaan Singapura yang pump duit banyak untuk kita panggil istilah dia novel food lah. Kalau di Singapura mereka panggil novel food. Novel food ni maksudnya makanan baharu, walaupun asasnya adalah benda yang sama. So antaranya cultured meat dan juga plant based meat. So mereka ada satu akta yang baharu yang mereka namakan sebagai novel food. Cuma kita Malaysia, kita masih belum lagi lah ada penggubalan akta-akta tersebut. Okey, baik Doktor. Satu penerangan yang jelas bagaimana teknik penghasilan daging culture ni dibuat. Jadi Doktor, adakah negara Singapura sahaja yang mendominasi ataupun terkehadapan berbanding dengan Thailand ataupun negara-negara ASEAN yang lain dalam penghasilan daging culture ni Doktor? Okay, setakat yang saya tahulah kan, untuk betul-betul kajian adalah di Singapura. Dan sebab mereka mendapat sokongan yang sangat besar, dana yang sangat besar daripada kerajaan. So kerajaan Singapura memang pump duit yang sangat banyak lah untuk penghasilan. Dia dua lah. Satu untuk food security, satu lagi untuk robot. So di Singapura ni mereka pump duit untuk dua perkara ni lah. Satu untuk food security, satu lagi untuk robot. So food security ni antaranya adalah dengan culture meat ni lah. Culture meat ni antara skop yang sangat dekat dengan food security yang berlaku di Singapura. Dan selain daripada support daripada kerajaan Singapura dalam bentuk dana,
So syarikat ataupun apa nama capital international capital syarikat yang banyak juga di Singapura. Even startup dalam bidang culture meat ni pun banyak daripada Singapura. Saya ada terlibat dengan satu syarikat Singapura, Big Idea Ventures. So ni adalah syarikat dia syarikat pemodal dan dia mencari startup-startup yang berminat untuk menghasilkan cultured meat ni. Dan bukan menghasilkan alternative meat. So kita dalam alternative cultured meat adalah sebahagian daripada alternative meat. So dalam alternative meat maksudnya untuk menghasilkan daging, so kita ada yang cell base. Cell base ni adalah daripada lembu berdasarkan sel. Yang kedua adalah plant base. So plant base ni dekat Malaysia dah ada. Cell base belum ada. Cell base ni banyaknya di Singapura. Plant base ni kita dah ada di Malaysia. Dan ada 2 ke 3 syarikat Malaysia yang mendapat dana pendidikan dan juga dana untuk bisnes daripada Big Idea Ventures ni. Kemudian dia ada single cell microorganism, single microorganism cell. Kemudian yang keempat adalah dari segi fermentation. So ni adalah 4 cara untuk menghasilkan alternative meat. Dan cara yang kita bincang sekarang ni iaitu cultured meat adalah satu daripada 4 cara untuk menghasilkan alternative meat. Jadi Singapura keempat-empat tu mereka dah ada. Kan, keempat-empat tu dah ada. Dan selain daripada menghasilkan daging, menghasilkan alternative meat ni, mereka juga menghasilkan buat kajian tentang apakah support-support yang perlu kepada environment untuk menghasilkan cultured meat ni. So mereka ada kajian tentang stem cell itu sendiri. Dan sebab untuk menghasilkan stem cell, untuk menghasilkan cues yang tepat, bagaimana nak memastikan sel tadi itu dia boleh membiak tanpa henti. Itu juga adalah satu research yang perlu. Kemudian untuk menghasilkan sirup medium yang sesuai, yang murah pun mereka ada kajian kepada kajian tersebut. Plant based medium, plant based serum untuk menghasilkan cultured meat pun mereka buat. Kemudian bioreactor yang bagaimana yang sesuai untuk menghasilkan cultured meat. Enzim apa yang sesuai yang boleh maintain perkembangan stem cell tadi tu pun ada kajian di sana. Dan mereka itu adalah funded kan. Dan kalau macam saya syarikat Big Idea Ventures yang saya terlibat, so dia ada environment semua itu. Semua startup kecil-kecil itu dia ada dalam setiap satu segmen bidang yang mereka terokai. Jadi Singapura ni dia memang agak ke hadapan. Jadi kita ataupun negara-negara yang lain macam Singapura, macam Malaysia, Indonesia, Thailand, mungkin kita tidak rasa keperluan sangat ke situ sebab kita masih ada ternakan yang bersifat konvensional yang boleh untuk memenuhi keperluan makanan kita di negara kita lah, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia dan juga di Thailand dan negara-negara Asia yang lain. Berbanding dengan Singapura yang mereka kekurangan tanah. Jadi idea daging kultur ni memang mendapat respon yang sangat positif daripada kerajaan sana. Okey, baik. Satu input yang baru dan pencerahan yang agak jelaslah di situ, Doktor. Di mana satu inisiatif yang diambil daripada sebuah negara yang kecil untuk menghasilkan daging bagi pasaran domestik mereka. Jadi Doktor, tadi Doktor ada sebut sepintas lalu tentang serum yang digunakan untuk penghasilan daging kultur ni. Di mana Doktor ada sebut tentang serum darah yang digunakan untuk 3D bioprinting. So mungkin Doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut tentang serum yang digunakan untuk penghasilan daging kultur ni, Doktor. Sebelum kita teruskan kepada perspektif syariah pula selepas ni. Okey, untuk menghasilkan serum ni dia ataupun serum kita panggil sebagai medium culture ni, dia adalah antara unsur paling penting lah dalam penghasilan cultured meat. Sebab daripada serum ni dia menjadi tempat untuk daging tadi tu membiak, sel tadi tu untuk membiak. Dan biasanya kenapa kita pakai darah? Sebab darah ni adalah dia mempunyai kandungan-kandungan nutrisi, kandungan-kandungan gizi yang sesuai yang ada di dalam badan lembu lah, ataupun di dalam badan haiwan sendiri. Cumanya yang menjadi isu adalah kita tahu bahawa serum ini berasal daripada darah. Dan serum ini berasal daripada darah. Dan darah ini adalah najis.
Dan itulah yang menjadi perbincangan ataupun menjadi isu lah, menjadi halangan. Tapi macam yang saya sebut tadi, saintis dia dah semakin maju. Dan even di Europe sekalipun mereka sudah mula meninggalkan penggunaan animal serum dan membuat kajian kepada plant based serum sebab kosnya lebih murah dan lebih selamat, kurang isu-isu etika yang dibincangkan kalau menggunakan plant based serum. So antara yang digunakan adalah ekstrak cendawan, medium buatan lah, medium kimia yang disusun sendiri, alga. Kalau masa tahun 2019 ketika di Belanda tu ada seorang saintis daripada Jepun dan dia telah membentangkan kajian beliau tentang penggunturan daging daripada alga dan juga dia buat perbandingan dengan serum. Adalah perbezaan tetapi tidaklah terlalu besar. So di situ adanya sinar ruang-ruang yang lebih besar berbanding dengan menggunakan serum haiwan. Kemudian yang terakhir, yang ni di Singapura, kalau tak silap saya tahun lepas 2021 ada artikel terbaru kajian PhD atau kajian master, saya tak pasti, pelajar daripada Singapura yang berjaya menghasilkan medium serum berasaskan tumbuhan iaitu soya. Dan soya ni kita tahu bahawa makanan yang mudahlah untuk dibiakkan berbanding dan lebih mudah untuk diperolehi berbanding dengan darah lembu lah. Cuma kalau nak menggunakan darah, mungkin ini perbincangan lah yang ditimbulkan kalau menggunakan darah haiwan laut dan hidupan laut. Adakah dia masih najis? Sebab kita tahu ada khilaf dekat situ. Bagaimana pula pandangan daripada syarak terhadap perkara tersebut? Okay, baik Doktor. Kita ada satu soalan Doktor, mungkin yang bermain di fikiran semua pendengar kita pada pagi ini, di mana adakah khasiat atau nutrisi culture meat sama dengan daging-daging yang lain yang sedia ada? Okey, untuk setakat ni mereka hanya menghasilkan daging kultur itu pada daging sahaja. Jadinya kalau daging sahaja, mungkin yang ada adalah protein sahaja. Kan? Tapi kita tahu macam saya sebut, daging lembu, daging ayam yang Allah Taala jadikan itu adalah satu benda yang sangat kompleks. Satu benda yang sangat sempurna. Kan? Sebab itu dalam Quran Allah sebut, kalau Allah mencabar manusia untuk menghasilkan seekor lalat, ba'udah, dan benda tu tak mampu. Takkan adalah untuk menghasilkan daging. Itu pun bukanlah daripada tiada. Maksudnya manusia itu menghasilkan kosong terus daging, tidak. Tapi tetap menggunakan bahan-bahan yang telah Allah Taala ciptakan. Jadi setakat ini yang ada hanyalah pada, maksudnya kalau ada pun hanya pada protein sahaja. Tapi kita tahu daging ini bukan semata-mata protein. Ada lagi unsur-unsur yang lain, vitamin, ada lemak, ada lemak baik, lemak tak baik. Kemudian dia ada bau dia. Dan semua itu masih di peringkat awal lah. Dan mereka klaim, saintis klaim bahawa pada masa akan datang, mereka cuba untuk menyusun gizi-gizi yang sesuai untuk setiap orang. Dan contohnya, mungkin dekat hospital kita tahulah, dekat hospital ada pesakit yang tak boleh makan makanan tertentu pada daging sebab dalam daging itu ada elemen-elemen tertentu contohnya. So, elemen tersebut dikeluarkan dan dibuat satu daging yang khusus untuk pesakit yang berbeza-beza tadi. Dan itu dari segi theoretical. Cumanya untuk mustahil tak mustahil kita tak tahulah. Dan sampai tahap yang lebih maju, ada saintis yang cuba menggambarkan bahawa di dalam setiap rumah akan ada satu mesin khas yang boleh mencetak daging kultur itu berdasarkan permintaan kita. Contohnya esok kita kata aku nak makan daging sekian. So kita tekan dekat alat tu dan daging tu boleh dihasilkan. So ke situ pun sebenarnya dah ada kajian-kajian yang
cuba dihasilkan mesin yang cuba dihasilkan oleh saintis. Cumanya untuk menghasilkan mesin tadi tu prosesnya masih sangat panjang. Dan kalau kita tengok di US kot, ada satu satu company ni, perempuan ni yang cuba menghasilkan satu mesin yang boleh analyse darah untuk data semua benda. Dengan darah yang setitis, ataupun 2 titis, so masuk dalam mesin tersebut dan mesin itu boleh buat analisis terhadap maklumat-maklumat kesihatan kita daripada darah tadi. Dan sebenarnya itu mesin tersebut gagal pun. Dan sebab apa? Sebab untuk menganalisis darah itu dia tak boleh cukup semata-mata dengan mesin yang kecil. Dan perlu kepada satu mesin yang lebih kompleks. Jadi untuk daging kultur pun sama. Dan kita tahulah pada masa akan datang mungkin ada kemajuan, wallahualam, itu adalah satu benda yang tak mustahil. Cuma dari segi konsep itu telah ada. Dan konsep itu telah ada. Okey, baik Doktor, satu pencerahan dan jawapan yang agak tepat dan padat berkenaan dengan nutrisi dan menjawab persoalan yang diutarakan oleh Puan Zuraini kita. Okey, seterusnya Doktor, setelah kita berbincang tentang daripada teknik, kemudian pemilihan serum apa semua tu, adakah satu cabaran dalam penghasilan daging culture ni Doktor? Dari segi cabaran yang dihadapi semasa penghasilan. Mungkin Doktor boleh jelaskan? Okey. So dari segi cabaran, sebenarnya cabaran ni bukanlah lebih kepada cabaran hasilkan, tetapi cabaran dari segi selepas ia dihasilkan ataupun bagaimana untuk sebab daging itu telah berjaya dihasilkan. Cumanya macam mana nak menghasilkan daging yang mempunyai bentuk, rasa dan tekstur yang sama macam kita makan daging. Untuk menghasilkan daging kultur dalam bentuk daging burger yang mempunyai rasa yang sama itu telah ada. Kan? Ketika Mark Post dia buat announcement tentang cultured meat dia telah buat test. Dijemput pakar nutrisi seorang dan juga penulis novel seorang dan dia orang rasa daging tersebut. Daging itu dimasak di tontonan umum. Kemudian diberikan kepada 2 orang pakar tadi tu untuk dia rasa macam mana daging tadi. Dan 2 orang pakar tadi tu dia kata bahawa daging kultur burger itu mempunyai rasa dan tekstur yang sama macam daging burger. So kita kena ingat macam daging burger, dia bukan macam daging betul. Jadi untuk menghasilkan daging kultur yang macam daging burger atau yang macam nugget itu telah ada. Untuk menghasilkan daging kultur yang macam daging fizikal yang kita makan, kita sembelih lembu, kita dapat daging seketul. Kan? Kalau kita nak tomahawk contohnya, kan, rib eye contohnya. Dalam bentuk yang macam tu, itu masih panjang lagi kajiannya. Jadi itu yang menjadi concern di kalangan saintis lah. Dan kita tahu bahawa sains rasa itu sendiri pun adalah satu bidang yang sangat luas. Kan? Kita boleh cari macam-macam lah dalam kalau orang sains ni tahulah. Sains rasa itu sendiri pun dia adalah satu kajian yang besar. Kan? Kalau dulu dia macam-macam jenis rasa yang boleh diungkapkan oleh lidah manusia, yang diungkapkan oleh bahasa. Kan? Situ adalah satu bentuk kajian, satu bentuk bidang yang masih besar. Sains rasa, maksudnya melibatkan rasa daging dan juga melibatkan tekstur daging. Kemudian kedua dari segi persepsi masyarakat. So ini pun sama. Kita tak tahu sama ada dari segi persepsi masyarakat di Malaysia macam mana dengan masyarakat di negara yang lain. Mungkin di Eropah mereka terima, di Malaysia mungkin tak terima. Mungkin ada sebahagian agama terima, sebahagian agama tak terima. Ada kajian di India. Kita tahu India ini adalah negara yang Hindu yang tidak memakan daging. Tapi bila dibuat kajian acceptance terhadap cultured meat, sebahagiannya walaupun dia beragama Hindu, dia masih nak makan daging kultur sebab pada dia adalah satu benda yang berbeza berbanding dengan daging biasa. Yang tak terlibat pun dengan larangan agama dia. Dan kebanyakan kajian melibatkan persepsi masyarakat ini biasanya dia melihat kepada yang menerima itu adalah antara orang-orang muda lah, 40 tahun dan ke bawah. 20 ke 40 tahun itu adalah umur yang paling ramai responden
bersedia untuk makan, bersedia untuk cuba. Berbanding dengan orang yang berumur sedikit yang walaupun dari segi akademiknya, dari segi kemampuan kewangannya lebih tinggi, tetapi tetap mempunyai persepsi yang yang ragu-ragu terhadap daging kultur ini. Kemudian cabaran ketiga dari segi undang-undang. Dan ini adalah satu perkara yang kita kena ambil kira sebab kalau contohnya di Malaysia, untuk adanya undang-undang berkaitan dengan halal, kita perlu ada undang-undang sivil dahulu tentang daging, tentang pemakanan itu. Dan kalau di Singapura, mereka letak di bawah Novel Food Act. Kan dia dah bukan di bawah daging dan dia bukan di bawah tumbuhan, tapi dia buat satu akta baru, satu undang-undang baru berkenaan dengan alternatif protein ataupun kita panggil sebagai kalau mereka panggil sebagai apa tadi saya sebut? Novel food. So dia ada Novel Food Act yang fokus kepada makanan-makanan baharu yang dihasilkan pada hari ini. Sebawah itu, walaupun meat itu, daging itu dihasilkan daripada plant based, ataupun meat itu dihasilkan daripada cell based, ataupun meat itu dihasilkan daripada microorganism, single organism, ataupun meat itu, daging itu dihasilkan daripada fermentation, tetap berada di bawah Novel Food punya Act. Jadi mereka dah buat satu undang-undang yang baru. Kalau di US lain, FDA-nya dengan cara yang berbeza. Di Eropah, Euro, mereka ada perbincangan yang berbeza. Kalau di Malaysia kita tidak tahulah. Mungkin KKM dan juga JAKIM, Jabatan Standard boleh memulakan kajian tentang perkara ini. Dari segi undang-undang lah, dan juga cabaran-cabaran berkenaan dengan untuk menghasilkan daging kultur ini. Okey, baik doktor. Pencerahan daripada doktor berkenaan dengan sejarah, daripada sejarah kemudian teknik penghasilan, kemudian yang terkini adalah cabaran untuk orang kata marketkan daging tersebut. Kemudian doktor, kita sekarang beralih kepada kemuncak bagi forum ni, di mana semua orang tertanya-tanya, adakah daging culture ni halal untuk dimakan ataupun sekadar untuk pasaran bagi non-Muslim sahaja. Boleh doktor jelaskan dengan lebih terperinci. Silakan doktor. Okay. So dari segi hukum, ini kalau sebahagian lah daripada kajian saya lah berkenaan dengan daging kultur. So dia yang pertama, kalau kita tengok dari segi konsep daging kultur itu sendiri, ada sebahagian literature dia mengatakan bahawa ia termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT lah. So jangan bising tak. Okay, ada sebahagian yang mengatakan bahawa penghasilan daging kultur ni dia mengubah ciptaan Allah SWT. Dan biasanya apabila agamawan ini menggunakan hujah mengubah Allah SWT ni, dia satu hujah yang agak umum sangatlah kan. Terlalu umum dan boleh kata simplistik lah kan. Terlalu kesimpulan awal sangat. Sedangkan kalau dan menggunakan ayat wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan syaitan itu dia menyuruh manusia supaya mengubah ciptaan Allah Taala. Jadi dari segi konsep, kalau kita tengok kepada perbincangan para mufassirin terhadap daging kultur terhadap ayat tersebut, so pembahagian mengubah ciptaan Allah Taala ni sebenarnya dilihat kepada antaranya lah, kita lihat kepada dari segi tujuan daging tersebut diciptakan, tujuan perbuatan mengubah tersebut dibuat, dan juga tujuan dan juga kesan kepada masyarakat, kesan kepada manusia. Jadi kalau tujuannya itu bukan bermain-main, tujuan itu mempunyai manfaat, maslahat yang tertentu, maka ia dibenarkan. Sebab kalau kita dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis Nabi SAW sendiri, terdapat perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah SWT sendiri ataupun Nabi SAW sendiri untuk kita mengubah dengan sebab-sebab yang tertentu, antaranya dengan sebab kebersihan,
Dan antaranya dengan sebab darurah dan sebagainya. Okay, kemudian dari segi hukum, macam yang saya sebut tadi, kalau sel tunjang itu diambil daripada haiwan yang disembelih, lebih baiklah itu kita ambil, lebih baik ia diambil daripada haiwan yang disembelih. Sebab Nabi SAW ada sebut, ini ada satu kisah ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah. Waktu itu Nabi nampak ada sebahagian penduduk Madinah ni dia memotong bonggol unta. Waktu unta itu hidup, dia ambil lemak yang ada dalam bonggol unta tu sewaktu dia masih hidup. Kemudian ataupun dia memotong sebahagian daripada anggota kambing ketika kambing tersebut masih hidup. Kemudian apa yang Nabi SAW, dia bila tengok perbuatan tersebut, Nabi kata, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitah. Mana-mana anggota yang terpotong ataupun terputus daripada haiwan ketika dia masih hidup, maka anggota tersebut yang terputus itu adalah bangkai. Dan sebab apa? Sebab dia diambil ketika haiwan tersebut masih hidup. So berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, kita boleh kata bahawa sel tunjang diambil ketika haiwan tersebut masih hidup, dia akan termasuk dalam hadis ini. Iaitu sel tunjang yang diambil daripada najis, maka dia akan menjadi najis. So sel tunjang yang menjadi najis tadi itu bila digunakan untuk menghasilkan daging kultur, maka daging kultur menjadi najis. Tapi ada satu interview lah yang saya buat. Seorang pakar syariah ni dia mengatakan bahawa sebenarnya larangan Nabi SAW terhadap daging kultur itu terhadap pemotongan anggota badan ketika haiwan tersebut masih hidup adalah disebabkan kesakitan. Maksudnya apa? Nabi SAW tidak membenarkan kesakitan terhadap haiwan tersebut. Tapi kalau dia diambil dalam keadaan tidak sakit, contohnya macam saya tunjang, dia ambil dalam keadaan haiwan itu tidak sakit, maka dia tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Dan berdasarkan pandangan yang kedua ni, maka tidak disyaratkan untuk menyembelih daging kultur tersebut. Tidak disyaratkan untuk menyembelih lembu tersebut untuk mengambil sel tunjang tersebut. Jadi dia ada dua cara sudut pandang. Satu, melihat kepada hadis tersebut secara literal. Secara umum bahawa sel tunjang itu termasuk di dalam definisi perkataan ma quti'a. Apa yang terpotong daripada badan. So ma itu dia adalah satu lafaz umum yang merangkumi apa sahaja daripada badan haiwan. Tidak kira kecil ataupun besar. Dan memotong daging yang sedikit itu, walaupun kalau kita kata kita suntik sikit untuk ambil daging, tetap juga termasuk di dalam larangan hadis tersebut. Dan berdasarkan pandangan yang pertama, wajib untuk kita sembelih. Dan berdasarkan pandangan yang kedua, dia tidak wajib untuk sembelih sebab larangan itu dia terkait dengan illah. Illahnya itu iaitu illah sakit. Kalaulah daging itu diambil daripada haiwan dan haiwan itu tidak sakit, maka dia tak termasuk di dalam perbuatan tersebut. Melihat kepada illah. Cumanya pada saya, pandangan yang lebih tepat adalah pandangan yang pertama. Sebab apa? Sebab hadis itu dia bersifat umum. Ma itu dia bersifat umum. Tanpa boleh jadi dia terkait dengan sabab urut hadis tersebut, boleh jadi tidak terkait. Okay, kemudian yang ketiga adalah dari segi medium culture tersebut. So setakat yang ada, kalaulah medium culture tersebut dia menggunakan ekstrak tumbuhan ataupun plant based serum, maka tidak timbul isu. Sebab dia menggunakan serum atau medium culture daripada tumbuhan. Tetapi kalau serum yang digunakan itu adalah daripada darah, maka akan timbul isu larangan di situ. So sel itu dia akan menyerap gizi-gizi yang ada di dalam serum, dan serum itu adalah najis. Cumanya dekat sini, kita dalam Islam kita ada konsep istihalah. Istihalah ni maksudnya apa? Perubahan daripada satu bentuk yang najis kepada satu bentuk yang tak najis. Contohnya macam kita minum air tapis, air kencing, air kumbahan ataupun air yang tak bersih. Kemudian dia ditapis dan akhirnya menjadi satu elemen baru, satu air yang baru yang suci. Dan tidak ada pun unsur-unsur najis di dalam air pipe yang kita minum sekarang. Begitu juga dengan tumbuhan yang diberikan baja daripada najis. Tidak kira baja daripada najis babi ataupun baja daripada najis ayam ke,
Yang penting najis. Kemudian buah yang terhasil itu dia dah tidak ada mempunyai unsur-unsur najis pada buah tersebut dan berlaku proses istihalah kamilah. Tetapi kalau proses istihalah kamilah itu istihalah itu tidak berlaku secara kamilah ataupun istihalah naqisah, istihalah yang tidak sempurna, maka dia akan kekal sebagai hukum asal. Jadi pengambilan ataupun sel tadi itu dia mengambil nutrisi daripada serum itu, adakah termasuk di dalam istihalah kamilah ataupun tidak? Ataupun ada kaedah-kaedah yang lain, dia mungkin istihalah kamilah, tetapi untuk mengasingkan atau untuk membasuh, mengasingkan siram daripada daging yang telah dihasilkan nanti itu adalah sangat susah. Maka lebih baik atas dasar saddu zara'i untuk kita mengelaknya terus. Jadi semua ini memerlukan kepada perbincangan yang lebih lanjut, yang lebih tuntas daripada pihak JAKIM, dan kalau mungkin perlu kepada pihak Majma' Fiqh Islami untuk memberikan satu pencerahan yang lebih mendalam tentang isu ini. Kemudian yang keempat, ini mungkin tambahan, yang saya tak tambahlah, yang ini mungkin tambahan daripada literature seterusnya. Dalam buku tak ada. Yang keempat adalah dari segi enzim yang digunakan. So, kalau enzim yang digunakan itu adalah daripada haiwan, maka kemungkinan akan ada isu. Kan? Kemungkinan akan ada isu. Tapi berdasarkan saya punya perbincangan dengan company daripada Pulau Pinang tersebut, dia kata untuk enzim pun dia dah menggunakan, dia tidak menggunakan tumbuhan, dia tak menggunakan haiwan pun. So, dia dah menggunakan kimia punya, chemical punya bahan kimia sebagai satu pemangkin enzim untuk menghasilkan, untuk proses pembiakan daging kultur tersebut. So, empatlah perkara yang perlu dilihatlah bila kita bincangkan tentang isu daging kultur. Pertama dari segi konsep daging kultur, yang kedua dari segi sumber sel tunjang, yang ketiga dari segi medium kultur yang digunakan, dan yang keempat adalah dari segi enzim yang digunakan. Mungkin saya tak tahu lah, mungkin lepas ini kalau daging tersebut betul-betul nak dihasilkan, mungkin akan ada lagi tambahan-tambahan. Apakah halal punya checklist yang perlu dilihat lah untuk penghasilan daging kultur. Sama-sama mungkin kita boleh nantikan lah. Mungkin lepas ni kalau saya terlibat betul-betul dengan company daripada Pulau Pinang tersebut di Malaysia, mungkin kita akan tahu. Ataupun mungkin kalau saya berkesempatan untuk ke Singapura dan kita dapat first discussion, direct discussion dengan company tersebut, mungkin kita akan ada lah lagi halal-halal point yang kita boleh lihat. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih doktor di atas pencerahan daripada awal tadi sehinggalah berkenaan dengan status bagaimana kesucian terhadap daging culture ni. Okey, terusnya mungkin doktor ada sedikit pertanyaan daripada kita punya peserta pada pagi ini. Saya bukakan sesi soal jawab. Sama ada nak tanya secara direct boleh buka mic ataupun nak type pun boleh. Can I ask a question, Doctor? Yes. Yes, I'm sorry. My Bahasa is not very good. So a lot of information I learned today. But if you can say 4 or 5 minutes in English, the whole gist, so I can learn as well. Thank you so much. Okay. Thank you. What's your name? Mr. Ashraf? My name is Ashraf. Ashraf. Yes. From? I'm from Bangladesh. Bangladesh. Okay. So first of all, when we discuss about cultured meat, there is as I mentioned, there is a main point that we need to discuss, we need to elaborate in terms of Sharia perspective or Islamic perspective. The first one is the concept of cultured meat, whether it is categorized as we call it as playing God, not playing God, alteration of God creation. We call it as taghir khalqillah. Some scholars claim that cultured meat production is one of alteration of God's creation, because
the meat production itself must come from the animal itself. But when through the culture meat production, we don't need husbandry, we don't need animal, but we only rely on stem cell only. But from my perspective, from my research, when we discuss about alteration, God's creation, two main point that we need to emphasize. The first one is the purpose of that alteration, and the second one, the effect. If the purpose is good, for example, for the benefit to human, then it can be that alteration can be allowed. This is based on when we read the Prophet Muhammad SAW, the Prophet Hadith. Some of the alteration is needed for example, circumcision, sunat, kan, for male. So it is part of God's creation, alteration. God's alteration of God's creation, but it is allowed because of cleanliness. So the second one is the effect after that. If that alteration don't give a bad effect to human, it can be allowed. Okay, the second one is the source of stem cell that used in culture meat production. So during my research, there is two type of stem cell used in culture meat production. The first one is embryonic stem cell. The second one is duct stem cell. Embryonic stem cell is from the fertilization of sperm and ovum, either from the animals, so that the cell after that differentiate until become meat, or until become the muscle meat, muscle cell. Or the second one, and is source from a duct stem cell. A duct stem cell, we extract the stem cell from the meat itself. Either you get the meat from the slaughtered animal or unslaughtered animal. So from halal perspective, you need to get the stem cell from the slaughtered animal. The third one is the culture medium. The scientists usually use culture medium from serum, which is fetal bovine serum. So fetal bovine serum raise the halal issues because serum is extracted from the blood, and the blood itself is najas. So the use of serum is not allowed in as a culture medium because it will be the production, the culture meat production will be non-halal because the use of non-halal serum, non-halal medium. But now scientists are using the plant-based serum, either from soya bean, or from alga, or from mushroom. So or from maybe the chemical substance. So when the producer use plant-based serum or plant-based medium as a medium, so it may be allowed because no halal issue that may raise from that. And the fourth one is the the enzyme. So the enzyme used before this is from animal based enzyme, but a lot of ethical concern, and the same also goes to FBS, fetal bovine serum, also raise the ethical issues because it's still from the animal, and the enzyme serum also still from the animal, because one of the main objective of cultured meat is to be
as much as possible to not use the to not use animal-based serum or animal-based medium to receive the ethical, we call it as ethical cultured meat. So and now scientists are starting to discuss or to create an enzyme from plant, or from chemical substance for the enzyme used in cultured meat production. So I think that's all from me, the gist of the our discussion about halal perspective. Thank you, Hope you can Doctor. understand. Thank you very Maybe you can email me and I will send to you the my articles about halal cultured meat or cultured meat Yeah, itself. can I give my email address here, sir? If I can give you here. Okay, you can type on chat. Okay, thank you. And number, Okay, last question. This okay. McDonald's and KFC or Burger King, do they use culture meat? In Malaysia or where? Anywhere in the world. Okay. Until now, KFC just investing their research on cultured meat with the company at Russia. McDonald's and Burger King, I don't have any information about them. But until now, from the KFC, the only menu that they use, alternative protein that they use in their burger is plant-based meat. Plant-based meat or plant-based chicken. We call it a zero chicken burger. So it is available in KFC. But the cultured meat, the burger itself from cultured meat is not available in KFC or McDonald's or Burger King yet. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. thank God bless you. you. I give you my email address. Thank you. Okay, thank you. Okay, Doktor. Soalan ni saya dapat daripada rakan di UPM berkenaan tentang cultured meat. Di mana adakah terdapat satu orang kata enactment ataupun undang-undang berkenaan dengan halal certification terhadap cultured meat ni di Malaysia? Okey, setakat apa nama yang saya tahulah, JAKIM dia baru bagi maksudnya JAKIM baru terlibat geran penyidikan, memberikan geran penyidikan tentang daging kultur, hukum daging kultur ini kepada penyelidik di UKM. Dan masih menunggu putusan kajian tersebut. Dan itu masih di peringkat permulaan. Jadi selepas itu baru JAKIM akan pergi ke proses-proses seterusnya untuk kajian tentang akta-akta berkenaan dengan daging kultur. Dan di peringkat dunia, negara Arab lah, antara negara Arab yang cuba untuk masuk ataupun yang masuk ke dalam daging kultur ini adalah antaranya Dubai. Cumanya di Dubai saya tak pasti dari segi aktanya macam mana. Kalau di Singapura, macam saya sebut tadi tu, akta itu telah ada. Cumanya akta halal itu sebenarnya masih belum ada. So tak ada lagi mana-mana negara di dunia Islam yang menawarkan atau memperkenalkan tentang akta daging kultur halal ini. Dan kalau saya rasa kalau MUIS boleh, kita tak tahulah, tengok sama ada MUIS ataupun JAKIM ataupun mana-mana negara yang mungkin Turki, mungkin di negara Arab yang menjadi negara pertama yang boleh memperkenalkan satu undang-undang enactment ataupun akta halal daging kultur ini, maka dia akan menjadi rujukan pertamalah bagi dunia Islam ni. Okey, baik Doktor. Terima kasih atas pencerahan. Kemudian satu soalan lagi yang saya dapat. Soalannya pendek tapi mungkin memerlukan huraian yang agak panjang lah daripada Doktor.
Tolong tak keluar pula. Okey, soalannya berbunyi, adakah daging kotor ini harus untuk dimakan? Kalau halal harus lah. Baik. Ada kalau doktor nak ada huraian lain ke apa ke yang boleh bagi dekat pada orang yang tanya ni kan? Kalau sebab jelah hukum makan ni harus. Yalah. Kan? Hukum makannya harus. So kalau dia halal, hukumnya dia akan sama macam hukum makan benda-benda lain yang halal. Kalau dia darurat, dia jadi apa nama? Wajib. Kalau dia apa nama? Haram, dia jadi haram. Kalau daging tu haram, haram lah makan. Macam tu lah. Okey, clear doktor. Baik, mungkin dekat sini ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Ummu Hani nak bertanya satu soalan. Okay, seperti mana yang Doktor cakap, antara faktor penghasilan daging culture ialah untuk mengurangkan kos. Jadinya contoh kalau daging ni dihasilkan guna teknik 3D bioprinting, so adakah ia dapat mengurangkan kos dan dapat juga jadi alternatif sebagai bekalan makanan dunia disebabkan bukankah kos-kos seperti kos medium untuk mencetak daging ataupun penggunaan serum ataupun filamen semua tu kosnya tinggi? Terima kasih. Okey, sama. Okey, jadi bercakap tentang kos ni, dia ada banyak. Bila kita bincang tentang satu perkara yang baru, satu teknologi baru, dia akan ada scholars yang cuba memberikan satu gambaran yang terlalu baik kepada setiap perkara yang baru muncul. Antaranya daging kultur. Kan? Ada sebahagian tu dia terlalu exaggerate dalam dalam memberikan contoh kebaikan yang ada pada daging kultur. Contohnya dari segi aspek pencemaran, dari segi aspek gas gas pelepasan gas lah, gas rumah hijau, kesan rumah hijau. Kemudian dari segi kos yang murah dan sebagainya. Cumanya ada lagi jenis saintis pula yang akan lihat dengan bentuk yang lebih neutral. So bila dia kata tentang kos, penjimatan kos itu dia mungkin jimat dari segi masa. Contohnya, daging kultur itu masanya mungkin lebih pendek. Tetapi dia akan ada dari segi kos research. Kemudian dari segi kos elektrik. Kemudian dari segi kos bahan-bahan yang lain. Kan, contohnya macam kalau kita sebut tentang kos menghasilkan serum, kos bahan serum yang sangat mahal, tetapi sekarang ini dah ada serum daripada tumbuhan yang sangat murah. Dan apabila masuk kepada satu satu level yang baru, iaitu level mass production. So kos itu dia akan semakin lama semakin murah. Kan? Even kalau kita dalam industri apa-apa pun. Kalau dulu barang itu dia mahal. Contohnya dulu kan. Orang kata kalau nak minum kopi kisar ni kan mahal, kena pergi Starbucks, kena pergi apa lagi. Jelah tempat-tempat yang kita kata mahal lah kan, secawan sampai RM20. Saya tak tahulah RM20 ke RM25, saya tak tahulah, saya tak ni sangat. Tapi sekarang ni tepi jalan pun dah ada dah kopi kisar tu. Dan harga dia semakin murah. Sebab dia dah semakin lama semakin banyak orang yang menjual perkara tersebut, menjual barang tersebut. Dalam daging kultur pun sama. Kan? Untuk di peringkat awal tu macam saya sebut, seketul tu dekat RM1 lebih. Tapi sekarang ni kos dia dah semakin lama semakin murah. Dan kalaulah harga dia tu sama dengan daging biasa, macam mana? Kalau harga dia sama macam daging biasa, macam mana? Adakah kita nak makan yang mana? Saya tahu kalau itu satu bidang yang kita boleh lihat. Kan? Kajian yang kita boleh lihat dari segi penerimaan terhadap daging kultur tersebut. Kan? Ada mungkin segmen-segmen ataupun level-level masyarakat yang terima, level-level masyarakat yang tak terima. Kan? So dari segi kos itu kita kena tengok betul-betul lah. Kan? Yang ada itu dia bukanlah berdasarkan pengiraan yang betul-betul tepat, tidak. Kan? Kalau kita tengok dalam artikel akademik memang akan ada. Dia kata okey akan jimatkan sekian. Tapi dalam masa yang sama ada juga scholars yang mengkritik pihak yang terlalu
mengangkat, exaggerate dalam memberikan kebaikan ataupun yang menyandarkan kebaikan kepada salah satu produk. So dia kata ada lagi kos-kos lain yang tidak masuk di dalam culture and production. Sebab once dia masuk, ada lagi kos-kos yang perlu kita lihat. Cumanya kalau tanya saya, dari segi teorinya memang dia akan menjimatkan banyak benda. Kan? Dari segi teorinya dia akan menjimatkan banyak benda dan dia akan menjimatkan banyak kos pengurusan. Sebab untuk menguruskan lembu seekor tu pun lama. Kalau ikut statistik kata untuk menghasilkan daging 1 kilo pada badan lembu itu sekurang-kurangnya dia kena makan berapa ribu rumput, kilo rumput dan juga minum berapa ribu liter air untuk menghasilkan 1 kilo daging lembu. Tapi dengan daging kutuh dia boleh cepat-cepat. Kan? Tak perlu tunggu sampai 5 tahun. Kan? Tak perlu tunggu sampai banyak tahun lah. Kan? Cumanya proses research itu pun kita kena ambil kira. Kan? Dan kebanyakan proses research itu orang kadang-kadang terlepas pandang untuk masuk diserapkan di dalam kos operasi. Cumanya kebanyakan startup kalau macam yang BIV Ventures tu kalau ada yang berminat nak masuk, bolehlah masuk. Kalau ada ada team yang boleh buat, boleh apply untuk pitch geran dengan dia orang lah, geran industri dengan dia orang. Wallahu alam. Okay, baik, terima kasih doktor. Seterusnya, kalau siapa-siapa ada soalan lagi, kita buka sesi ni sampai 11.45. Kalau tak ada, kita akan berhenti untuk... Okey, ni satu lah mungkin sebelum saya terlupa. Etika. Antara isu jugalah dalam isu-isu etika dalam culture meat ni adalah ni antaranya. Isu mengubah hutan saya dah bincang, isu kebajikan haiwan. Kemudian mungkin isu monopoli. Kalau di barat, antara isu yang mereka bincang adalah dari segi monopoli sebab kebanyakan syarikat-syarikat yang terlibat dengan culture meat ni adalah syarikat yang besar-besar. Multinational company yang mempunyai modal yang besar untuk memonopoli teknologi dan memonopoli culture meat production. Dan di Eropah, di Euro khususnya, mereka sangat menjaga tentang aspek monopoli ni. Dan jadi itu antara isu etika yang timbullah di sana. Kemudian yang kelima dari segi nama. So nak guna nama apa? Nama daging. Dan itu juga ada satu kajian di seorang penulis ni, dia buat kajian tentang dia interview interview wakil-wakil rakyat dalam EU Council, European Council. Dia interview beberapa belas orang dan mendapatkan pandangan lah apa-apa antaranya tentang isu nama. Isu nama ni sebenarnya, adakah kalau dengan menggunakan daging, kan, cultured meat itu sendiri dia akan boleh menyebabkan misleading kepada produk tersebut. Sebab adakah dia daging ataupun dia bukan daging, ataupun dia satu produk yang baru yang bukan daging. Isu nama. Kemudian yang keenam dari segi isu keselamatan dan juga isu kesihatan. Isu keselamatan ni pun satu benda yang kita kena tengok. Sebab kadang-kadang pada kajian sekarang kita rasa bahawa ia adalah satu benda yang sangat positif. Sebab kita tak nampak lagi hasilnya pada masa akan datang. Tetapi tidak mustahil akan berlaku perkara-perkara yang negatif yang mungkin kita terlepas pandang. Sebagai contoh, kalau kita tengok dari segi sejarah penghasilan beg kertas. Beg kertas yang kita guna dekat supermarket kan, yang warna oranye, yang warna putih tu, dengan ada dua tangkai di kiri kanan. So penghasilan beg kertas itu penghasilan beg plastik. Penghasilan beg plastik yang ada pemegang kiri kanan itu dia sangat kita boleh kata boleh guna banyak kali. Boleh guna banyak kali dan dia sangat kukuh berbanding dengan penggunaan kertas. So, sebelum ada penciptaan atau penciptaan beg plastik itu, orang menggunakan beg kertas. Dan antara isu menggunakan beg kertas ini adalah dia single use, sekali guna. Jadi saintis tu bila dia tengok orang menggunakan beg kertas itu sekali guna, kalau kita tengok ada cerita-cerita dulu, cerita-cerita Mak Saleh dulu kan, orang balik daripada shopping tu dia akan bawa beg kertas, letak barang dalam beg kertas. So dia tak tahan dan kalau dia basah dia akan rosak.
So, ada seorang saintis itu lupa nama dia memperkenalkan, dia buat design beg plastik dengan cara yang kita guna sekarang. Ada pemegang kiri kanan dan dia dia punya design dia tak patentkan. So siapa-siapa pun boleh guna. Sebab apa? Sebab saintis tu dia kata dia nak menyelamatkan pokok daripada kena potong, daripada digunakan dalam penghasilan beg kertas. So beg plastik itu dia boleh guna banyak kali. Tapi kita tengok sekarang ini beg plastik tu sebenarnya yang mendominasi pencemaran alam sekitar sekarang. Beg plastik itu yang mencemari pencemaran alam sekitar sekarang. Dan anak kepada saintis itu sendiri yang dia kata, kalau lah bapa aku tengok kesan daripada design yang bapa dia buat, tujuan asal, kita kata makosid asal yang bapa dia buat beg plastik itu, bapa dia akan sedih. Dan itu bukan tujuan bapa dia menghasilkan beg plastik. Dan kita sendiri mengakui kadang-kadang plastik tu kita sekali guna aje. Kan? So itu antara kesan-kesan lah yang kadang-kadang kita tak nampak. Yang terakhir, isu etika adalah isu daging kultur manusia. Victimless cannibalism. Kita tahulah ada masyarakat-masyarakat kat barat yang, ataupun kat barat ke kat mana-mana negara yang kita boleh kata gila lah. And suka makan daging orang. So, kalau ada mesin daging kultur tu, boleh tak dia buat daging kultur, daging badan dia sendiri? Aku nak rasa daging kultur badan aku. Kan dia ambil daging dia, kulit dia ke apa ke, dia culturekan dalam mesin tu, dia makan daging dia tu. So, boleh tak nanti akan ada timbul isu regulation dekat situ? Ataupun macam mana? Ataupun itu dia haramkan? Ataupun dia ambil kawan dia punya? So, boleh tak boleh benda tu? Yalah, hukum Islam memang tak boleh lah. Cuma ni dari segi regulation. So, sebab itu teknologi ni dia sentiasa berkembang dan akta itu pun, undang-undang tu pun dia semakin lama semakin berkembang. So, itu sedikit lah kan, yang persoalan-persoalan sebenarnya banyak kan, yang kita boleh kembangkan kalau pelajar-pelajar di peringkat master PhD yang nak buat kajian tentang bidang ni sangat masih baru. Itu juga dalam pensyarah-pensyarah kalau nak terlibat dengan kajian ini, dia masih banyak lagi lah kita boleh bekerjasama, dan boleh hubungilah saya lah untuk dapatkan apa-apa maklumat, insyaAllah. Okay, terima kasih. InsyaAllah Doktor, nanti pihak Institut Halal, pengurusan halal di UM mungkin boleh berkolaborasi untuk tajuk-tajuk ni Doktor. Boleh. Ada satu lagi soalan yang terakhir, iaitu daripada Tuan Baharudin Sulaiman. Dia tanya dekat sini, apakah pendapat Doktor, kita di Malaysia sudah sangat memerlukan daging kultur? Adakah kita di Malaysia ni memerlukan daging kultur tu? Dan soalan beliau yang kedua ialah, bagaimana pula dengan keperluan ekosistem sekiranya tiada ternakan kerana terlalu bergantung kepada daging kultur ini? Okey, ini soalan baik ni. Macam saya sebut tadi, saya tak rasa kerajaan kita sekarang ni nampak kepentingan ataupun nampak keperluan yang mendesak untuk pergi ke teknologi daging kultur, sebab kita masih ada peternakan-peternakan, ladang-ladang peternakan di Malaysia. So dari segi, walaupun adalah isu food security di situ, tetapi kerajaan masih belum nampak ia sebagai satu benda yang perlu dilaburkan segera, kan. Berbanding dengan Singapura, kan, dan mereka memang nampak itu adalah satu peluang dan juga satu cara untuk mereka keluar daripada masalah food security lah. Jadi Malaysia pada saya dia tidaklah terdesak sangat untuk pergi ke situ. Begitu juga dengan negara-negara yang mempunyai ladang peternakan dan tanah yang besar, di Thailand, di Indonesia, di Vietnam, di negara-negara yang lain. Kemudian yang kedua, dari segi kalaulah betul daging kultur ni dihasilkan secara mass production, adakah daging daging peternakan daging biasa itu akan kekal? Ya, akan kekal. Sebab setiap benda itu dia akan ada peminatnya yang tersendiri, kan? Setiap benda itu dia akan ada peminatnya yang tersendiri. Contohnya macam kita dah ada burger. Burger sekarang ni kita dah ada burger yang yang murah lah. Burger import, daging yang diimport daripada negara-negara macam Brazil, daging yang murah, kan, sekilo mungkin dalam 20 ataupun mungkin belas, 16, 17. Tapi ada daging yang mahal dan tetap ada permintaan di situ. Daging yang asli, yang original.
So setiap segmen makanan itu dia akan ada peminatnya tersendirilah. Walaupun dengan adanya daging kultur, tetap juga akan ada peminat-peminat yang suka kepada perkara-perkara yang original ini. Yang suka kepada original ini. Wallahualam lah, itu mungkin sedikitlah pandangan daripada saya, insya-Allah. Okey, dengan berakhirnya jawapan daripada doktor tadi, maka sesi kita pun sudah sampai ke penghujung. Jadi sekiranya saya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, Tuan Jan mengendalikan forum pada pagi ini, saya mohon maaf. Saya serahkan kembali majlis ini kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan panel kita hari ini. Saya yakin semua yang menyertai webinar halal hari ini mempunyai dan dapat kita kembalilah dengan pelbagai input yang baru yang seterusnya bukan saja dekat kepada kita, seharusnya kita sebagai individu Muslim lebih cakna dengan isu ini. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panel dan moderator serta semua yang sudi melapangkan masa bagi menyertai webinar halal kita pada hari ini dengan judul Daging Kultur dari